أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, yang berbahagia juga ahli jawatan kuasa takmir masjid yang bersama dengan kita, Penaun Fahin juga bersama dengan kita pada malam ini, dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur, memberikan kepada kita masa, memberikan kepada kita kesihatan, memberikan kepada kita keinginan, kehendak untuk bersama-sama menghadiri solat fardu maghrib kita sebentar tadi, dan juga seterusnya bersama-sama duduk di dalam majlis yang kita anggap sebagai satu majlis yang amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan majlis seperti ini. Pada waktu malam, makhluk-makhluk yang berada di langit akan melihat majlis-majlis seperti ini seperti bintang-bintang ketika kita melihat ke langit pada waktu malam. Jadi walaupun banyak lampu di atas muka bumi ini, ada lampu elektrik di bandaraya besar, New York ke, Tokyo ke, London ke, tetapi makhluk-makhluk di langit, dia tidak melihat kepada cahaya-cahaya itu. Dia melihat kepada cahaya majlis-majlis seperti ini yang diadakan, yang walaupun tak banyak cahaya tetapi bercahaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada malaikat-malaikat ini. Dan seterusnya banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kepada kelebihan majlis-majlis kita. Malaikat akan beristighfar kepada kita. Makhluk-makhluk yang ada di darat dan juga di laut dan juga di udara akan meminta ampun kepada kita, orang yang berada dalam majlis ilmu ini. Dan banyak lagi hadis-hadis lain. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menjalani satu jalan, kita menjalani satu jalan dari rumah kita datang, sama ada jauh atau dekat masing-masing, tetapi sesiapa yang menjalani satu jalan, Nabi kata Allah Ta'ala akan mudahkan untuknya satu jalan ke syurga. Jadi kita nak masuk syurga semua, tak ada orang tak nak masuk syurga. Kadang-kadang orang yang buat maksiat pun nak masuk syurga juga, tetapi bukan murah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Syurga ni bukan murah, bukan boleh beli di pasar gadung ke, di mana-mana tak ada jual syurga ni. Syurga ni dengan kita buat amal, kita buat baik, akan dapat pahala. Jadi untuk itulah maka alhamdulillah kita dapat memberi saham untuk berada dalam majlis pada malam ini,
menghidupkan, makmurkan masjid Kampung Madang, Kampung Manggis pada malam ini, untuk supaya masjid ini akan menjadi salah satu daripada tempat yang akan disukai oleh Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebagai mukaddimah yang pendek ini, moga-moga kita akan dapat terus selepas daripada ini untuk bersama-sama. Saya diamanahkan insya-Allah oleh Tuan Haji untuk memberi sedikit, berkongsi sedikit daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Semua kita insya-Allah ada ilmu. Saya ada sikit-sikit, tiba-tiba dia panggil saya, jadi saya datang. InsyaAllah apa yang termampu. Tajuk yang akan saya bawa untuk perbincangan setiap hari Ahad lah kiranya ya, InsyaAllah selepas maghrib sehingga isyak, ialah tajuknya Sirah Nabawi. Sirah Nabawi, kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi kita ni, kisah Sirah Nabawi ni, satu perkara yang dianggap penting selepas daripada Al-Quran, Al-Hadis, dan juga selepas daripada kedua-duanya, maka itulah yang diajar oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Jadi para sahabat ni, mereka ni bila dapat anak-anak mereka ni setengah tu tak sempat dengan Nabi. Jadi mereka tak sempat nak kenal Nabi, tak tahu macam mana Nabi. Mereka dengar cerita, tapi mereka tak pernah jumpa. Anak-anak mereka ni, orang-orang yang tak pernah jumpa ni, kita panggil dia sebagai tabi'in. Orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi dia jumpa dengan sahabat. Sahabat ni mungkin ayah mereka, mungkin pakcik-pakcik mereka, mungkin datuk-datuk mereka. Jadi mereka ni kita panggil dia tabi'in. Tabi'in ini, mereka ni tak tahu Nabi sebab tak pernah jumpa. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, dia kata, kami mengajarkan kepada anak-anak kami Quran, hadis dan juga sirah. Zaman dulu mungkin setengah-setengah kitab dia tak sebut sebagai sirah, dia sebut sebagai tabaqat, dia panggil. Sebagaimana ada satu kitab nama dia Tabaqat Ibnu Sa'ad. Jadi buku-buku sirah ni asalnya adalah yang dituturkan, yang disambung menyambung. Jadi sahabat ni cerita kepada anak dia, anak dia akan cerita pula kepada kawan dia mungkin, ataupun dia akan cerita pula kepada anak dia, cucu sahabat tu. Jadi dan begitulah seterusnya, akhirnya dia pun dibukukan. Adalah lepas tu dibukukan oleh, sebagai contohnya, seorang ulama besar bernama Ibnu Hisham yang menuliskan buku sirah Nabi. Dan kemudian selepas daripada itu, ramailah para ulama yang menuliskan buku ini, buku-buku tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita pada malam ini, bermula daripada malam ini, akan cuba insya-Allah saya petik beberapa perkara yang ada disebutkan di dalam buku sirah Nabi ini, yang banyak tu, tapi saya pilih satu buku yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Dia ni doktor profesor lah ni, dah meninggal lama, tahun 60-an dulu. Dia jadi ulama besar di negeri Syam. Dia tulis satu buku, tajuk dia As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar. Durus wa Ibar, pelajaran dan pengajaran. Itu maksud dia. Buku ni ada dalam internet, insya-Allah. Saya pun download juga daripada internet. Dulu beli, masa belajar dulu, baca buku tu. Tapi zaman sekarang ni orang tak main dah, kertas-kertas ni payah. Jadi saya pun terpaksalah download juga daripada internet dan print lah macam ni. Jadi insya-Allah saya akan baca dalam bahasa Arab lah, dan saya akan petik apa-apa yang ditulis ini. Buku ni ringkas tetapi padat lah kita kata, untuk
Orang-orang yang nak belajar sirah, dan juga satu lagi nak mengenali apa pengajaran daripada sirah ni. Ini apa yang insya-Allah kita akan sama-sama lalui lah dalam siri-siri kuliah maghrib saya pada setiap hari Ahad, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, perkara sebelum daripada kita masuk kepada sirah ni, buku-buku sirah ni ada dua jenis. Ada dua jenis, dua bentuk. Yang pertama, dia panggil buku-buku yang sardi, dia panggil. Sardi ni dalam bahasa Arab artinya dia bentang je, dia cerita. Nabi ni lahir bila, apa yang terjadi, seterusnya apa yang terjadi, tahun ni berlaku apa, sampailah kepada Nabi wafat. Itu nama dia sardi, bentang. Pembentangan hanya luah cerita semua. Senarai apa yang berlaku tu. Yang kedua, ada buku-buku pula, buku-buku sirah ni. Dia bukan hanya sardi, bukan hanya bentang saja, tapi dia cerita pula apa pengajaran yang sepatutnya kita ambil daripada peristiwa ni, apa sepatutnya kita belajar. Sebab semua yang berlaku pada Nabi ni, dia bukannya adalah maknanya pandai-pandai Nabi, kita kata. Maknanya Nabi pandai-pandai sendiri. Nabi nak buat, Nabi tak nak buat. Tidak. Semua benda tu atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru saja sambut hijrah. Hijrah Nabi. Nabi ini apabila selesai daripada Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah ni ada dua. Yang pertama dan yang kedua. Tahun berlaku 12 dan tahun 13 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni buat janji dengan orang daripada Madinah tahun yang ke-12, tapi tak ramai, 12 orang. Kemudian pada tahun yang depan tu, tahun yang ke-13, Nabi buat lagi, berjumpa lagi, buat perjumpaan rahsia di Aqabah. Saya pun tak tahulah Aqabah ni di mana ni, tapi dikatakan di Mina, tempat tu, di satu bukit, nama dia Aqabah. Kat mana Aqabah tu? Di mana Aqabah tu? Wallahu a'lam bissawab. Jadi perjumpaan ini rahsia pada waktu malam. Dia kata selepas waktu tengah malam mereka pun buat perjanjian. Dalam perjanjian Aqabah itu, orang-orang daripada Madinah yang dah Islam, mereka kata, kami akan tolong kamu wahai Muhammad dengan darah kami, sebagaimana kami jaga anak isteri kami akan jaga kamu dan juga orang-orang Islam. Apabila mereka buat janji macam tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memberitahu kepada para sahabat, sekarang boleh kita berhijrah ke Madinah, Yasrib pada masa tu. Tak nama Madinah lagi. Nama Madinah ni selepas daripada Nabi dah hijrah, barulah nama dia ditukar menjadi Madinah. Jadi pada masa tu Yasrib. Sekarang ni tidak dibenarkan lagi oleh Nabi menamakan tempat tu sebagai Yasrib, tapi kita sebut ni sebab sebelum daripada Islam nama dia Yasrib. Gitu. Jadi Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, hijrahlah, hijrah semua. Siapa boleh hijrah, hijrah. Sahabat-sahabat mulalah berhijrah. Pada masa itu ada lebih kurang 300 orang. 300 orang Islam daripada Mekah. Hampir semua berhijrah ke Madinah, kecuali beberapa orang saja. Nombor satu Sayyidina Ali, yang keduanya Abu Bakar, yang ketiga Nabi sendiri. Anak-anak Nabi yang boleh hijrah semua dah hijrah. Masing-masing tunggu Nabi di Madinah. Kenapa Nabi tidak berhijrah? Ini poin yang disebutkan oleh para ulama lah. Ialah nombor satunya yang pasti, Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan Nabi hijrah. Kalau Nabi nak hijrah boleh dah. Tapi Nabi tidak berhijrah. Allah Taala tak izinkan lagi, sehinggalah menunggu apa yang kita tahu, perancangan mesyuarat orang-orang Quraisy ni nak bunuh Nabi pada malam tu. Bila dah nak bunuh, barulah Allah Ta'ala suruh Nabi keluar. Nabi pergi berjumpa dengan Abu Bakar,
Abu Bakar ni asalnya nak hijrah sebelum daripada tu, lama dah nak hijrahnya. Tapi Nabi kata let lu macam itulah bahasa kita kan. Sabar ni Abu Bakar ni kata, kenapa ni? Jadi dia get ready lah dengan 2 ekor unta. Dia tambak belakang rumah dia. Dia katakan. Jadi pada waktu malam tu lah datangnya Nabi pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar tanya satu soalan. As-suhbah? Tu soalan dia. As-suhbah ya Rasulullah? As-suhbah tu maknanya aku ikut kau sekali ke? Gitu mana? Aku bersama kau ke? Nabi kata as-suhbah. Nabi kata yes, kau akan bersama kau. Maknanya Nabi ni keluar daripada Mekah atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak izin, tak dapat izin daripada Allah, Nabi tak akan hijrah. Gitu. Sebagaimana Habasyah ni yang hijrah ni lebih kurang 100 orang lebih daripada Mekah ke Habasyah, Ethiopia. Tapi Nabi tak pergi. Nabi tak hijrah kerana Allah tak suruh. Tapi Nabi suruh para sahabat untuk pergi ke Habasyah. Jadi nak apa ni? Pengajarannya daripada sini ialah bahawa Nabi ni semua hidup dia, apa yang dia buat, tindak tanduk dia buat, dia tak buat, dia pergi sini, dia tak pergi sini, semua tu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah maka apabila kita belajar sirah ni, maka ertinya kita belajar apa yang diarahkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bukan saja-saja, bukanlah kita belajar manusia biasa, manusia yang mungkin buat salah, tak salah dan sebagainya. Salah satu daripada sifat Nabi kita pula lagi ialah dia ni adalah maksum. Maksum maknanya terpelihara, tak buat dosa. Jadi oleh kerana itulah sangat-sangat patutlah kita, di samping kita belajar Al-Quran, dah ada kelas sini, betul rajin kemudian kita belajar hadis, kita belajar tentang sifat Nabi, dah ada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, betul ya. Dan kemudian kita tambah sikit pada malam ni ialah dengan kita belajar tentang sirah Nabi. Dalam apa ni? Dalam muqaddimah kepada kitab ni yang ditulis oleh Syekh ni, dia kata tajma'us sirah an-nabawiyah iddata mazaya. Ada beberapa kelebihan yang tak ada pada sejarah orang lain. Sejarah dulu-dulu ni, orang-orang sebelum daripada Nabi kita, sama ada umat Nabi Adam ke, umat Nabi Nuh ke dan sebagainya, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tak ada satu sumber yang betul-betul tepat. Nak pasti betul-betul tu. Kalau orang sekarang ni historian, ahli sejarah, dia akan pergi gali sana. Dia nak tahu, kata apa ni, nak tahu, kita kata bukan lama pun, baru saja lebih kurang 100 tahun lebih, 100 tahun lebih, kapal Titanic. Situ pasal kapal Titanic pula ni. Jadi nak pergi masuk tu pun, nak pergi ke situ pun dah payah kan. Baru saja dia kata buatlah 3D lah, macam mana laser lah. Jadi adalah nak turun lah, orang nak turun pergi nak tengok lah. Meletup habis mati semua, 5 orang mati. Jadi maknanya susah mana. Itu manusia nak tahu sejarah yang baru berlaku, yang zaman dulu sana. Seperti contohnya zaman Firaun. Manusia nak tahu sejarah tentang Firaun tu, dia gali sana, dia baca tulisan sini, macam-macam. Baca dinding sini, tengok sini buatkannya, sekali kata 3,000, sekali kata 4,000 tahun. Yang mana satu betul pun kita tak. Semua tu agak-agak gitu. Tapi apatah lagi tentang sejarah-sejarah orang lain. Contoh ramai lagi orang-orang zaman dulu. Kebanyakan daripada mereka ni adalah agak-agak saja. Tak pasti pun betul ke tidak ni. Cuma sebab itulah selalu berubah sejarah ni. Kadang-kadang kata macam ni, kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Kita ada ni sejarah Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam yang mana pasti. Sama ada boleh dapat daripada Quran, boleh dapat daripada hadis, ataupun dapat daripada apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Jadi oleh kerana itulah patut sangat kita ni belajar tahu apa yang berlaku, apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan nabi-nabi terdahulu pun, nabi-nabi terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad, tidak banyak kita tahu tentang mereka ni, melainkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan juga hadis. Selain daripada Quran dan hadis ni, kita tak tahu nabi-nabi ni. Nabi Adam ni mana? Nabi Nuh kata. Kapal Nabi Nuh. Kapalnya besar mana? Kemudian dia mendarat di mana? Kita pun tak tahu. Manusia gali lah kan. Dia pergi gali sana di Turki, dia jumpa, dia kata, oh ni bukitnya, bukit tempat kapal Nabi Nuh mendarat. Tapi dia tak pasti juga. Ya ketak tu kan. Ada orang ni kata macam ni, kata macam ni pula. Kubur Ashabul Kahfi tu, Ashabul Kahfi, ada 8, lebih daripada 8. Masing-masing dakwa. Orang Turki kata Nuh tempat dia, orang ni kata, orang Jordan kata tempat dia. Macam-macam lah orang kata. Tak tahu mana satu betul. Yang betul apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, surah Kahfi. Jadi maknanya macam-macam. Luqman, kita tahu ada seorang bernama Luqman, ada surah dia nama Luqman. Tapi Luqman ni siapa sebenarnya? Dia ni berasal daripada mana? Tinggal di mana? Allah Subhanahu wa taala tak cerita. Tapi Allah cerita pasal Luqman. Atas dunia ni ramai tak nabi-nabi? Ramai nabi-nabi. 124,000 nabi. Rasul 313 orang rasul. Dalam Quran hanya sebut 25. Jadi mana pergi lagi saki-baki nabi-nabi, rasul-rasul yang ramai itu? Kita tak tahu. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala tak akan tinggalkan mana-mana manusia, melainkan Allah taala akan utuskan rasul pada mereka. Dalam Quran sebut, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami utuskan pada setiap umat tu, setiap bangsa ada rasul. Tu pasti. Jadi maknanya orang Eskimo lah kita kata. Saya pun tak pernah tengok orang Eskimo ni. Ada rasul dia. Red Indian ada berapa jenis Red Indian tu? Macam-macam lah. Gini nama, macam-macam nama kabilah Red Indian. Ada rasul untuk Red Indian. Di India ke, di Tibet ke, di tengah-tengah Rusia ke, di tengah-tengah Amazon ke, Brazil, ada rasul tu. Tapi kita tak tahu siapa rasul tu. Buddha rasul ke tidak? Ada orang kata pula rasul pula ada tu. Salah seorang daripada 313 tu. Kita tak boleh nak kata Buddha tu rasul. Sebab apa? Tak ada dalam Quran sebut, tak ada dalam hadis sebut. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan tidak, wallahu a'lam bissawab. Kita pun tak tahu. Jadi jangan sebutlah, jangan katalah. Tak perlu bincanglah benda tu. Yang penting di sini ialah bahawa rasul-rasul ni kita tak tahu tentang mereka ni. Kita hanya tahu tentang rasul-rasul yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Tapi hadis Nabi, sirah Nabi lain. Sirah Nabi ada yang dalam Quran, ada dalam hadis, ataupun sifat-sifat Nabi sebagaimana kitab Syama'il Muhammadiyah tu, ataupun yang khusus buku cerita tentang sifat Nabi, tentang kehidupan Nabi. Jadi itulah kehebatan Nabi. Salah satu daripada kehebatan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nabi-nabi lain ini Allah Taala cerita part-part sahaja. Part bahagian-bahagian tertentu. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Taala cerita sejak daripada dia kecil, kemudian dia bermimpi, kemudian dia didengki, kemudian dia dijatuhkan dalam telaga. Kemudian dikutip, dibawa ke negeri Mesir, kemudian jadi hamba sana, kemudian tiba-tiba dituduh masuk penjara lagi. Lepas penjara 7 tahun, keluar daripada penjara, tiba-tiba dilantik pula menjadi menteri. Jadi maknanya kisah Nabi Yusuf lepas tu stop situ. Dia pun panggil ayah-ayah dia daripada
daripada Kanaan untuk datang ke negeri Mesir, tinggal di negeri Mesir. Tu cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Ilyasa, siapa tahu tentang Ilyasa? Tidak ada orang tahu. Nabi Ayub, kita tak tahu tentang Nabi Ayub ni, kecuali kita tahu tentang dia sakit. Tu saja. Dan kemudian dia sabar. Jadi bila sebut sabar, Ayub. Nabi Zulkifli, di mana dia ni? Kita tidak tahu. Sebab Allah Ta'ala tak cerita dengan panjang lebar. Begitulah cerita lagi. Yang Allah Ta'ala cerita panjang sikit dalam Quran ni, ada lebih kurang 5 orang Nabi saja. 4 orang Nabi. Nabi Adam, Allah Ta'ala cerita panjang sikit. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Yang lain tu pendek-pendek semua. Jadi ada 5, ada 5 lebih kurang. Jadi tetapi kisah Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama tulis dengan detail. Nabi ni jadi apa sebenarnya? Sebagai seorang apa? Kita ni macam-macam mungkin. Kita seorang manusia, betul lah. Tapi kita seorang ayah, kita seorang anak, kita seorang suami, kita seorang apa lagi? Kita seorang raja, kita seorang menteri, kita seorang macam-macam kita ni. Macam bukan semua kita lah kan. Takkan semua nak jadi raja, takkan semua nak jadi menteri. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala kurniakan semua benda ada pada dia lebih kurang. Ketua negara pun dia, ketua perang pun dia, ketua ahli mesyuarat pun dia, semua ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah, maka apabila kita nak ikut Nabi, maka siapa saja boleh ikut Nabi. Kalau kita kata Nabi, kita nak ikut sebagai seorang suami, kita boleh tengok Nabi. Nabi sebagai seorang suami, macam tu. Tapi kalau orang yang nak ikut Nabi Isa, nak ikut Nabi Isa sebagai seorang suami, tak boleh. Sebab Nabi Isa tak kahwin. Nak tengok apa? Nak tengok pada Nabi Adam alaihissalam, nak tengok apa? Dia jadi ketua. Memang dia jadi ketua sebab dia ayah kepada anak-anak dia tu saja. Dia bukan ada negara pada masa tu, sebagai contohnya. Nak kata ketua perang, nak tengok Nabi sebagai ketua perang boleh. Tapi kalau nak tengok Nabi Ayub sebagai ketua perang, kita tak jumpa. Sebab Allah Ta'ala tak cerita. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ayub pasal sakit dia je. Tu saja. Jadi begitulah seterusnya. Kalau kita nak kata sebagai seorang suami kepada seorang ayah kepada anak-anak, Nabi ada anak. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah kan, ada Abdullah, ada Tahir, semua tu anak-anak. Jadi macam mana nak didik anak? Sebagai seorang datuk, Nabi ada cucu. Ada Hasan, ada Husain. Jadi maknanya orang yang nak tengok Nabi, nak ambil kuduah daripada Nabi, dia baca sirah, dia baca hadis, dia akan jumpa macam mana Nabi ni sebagai seorang ayah, sebagai seorang datuk, sebagai seorang suami, sebagai seorang mertua, sebagai seorang apa lagi, besan, sebagai seorang, semua benda ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, maka siapa yang nak ikut nak ikut sebaik-baik ialah kita ni, ialah orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itu perkara yang kedua yang yang disebutkan oleh Syekh dan ni yang saya rumuskan daripada ni, insya-Allah boleh baca. Kalau nak baca, ada terjemahan bahasa Melayu buku ni, iaitu Nabi, kehebatan Nabi ialah kisah dia dan juga hidup dia, dia merangkumi semua sekali. Perkara yang ketiga ialah kisah, kita kata apa ni, kisah Nabi ni daripada awal sampai akhir adalah satu kisah yang lengkap. Lengkap macam mana? Bermula daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Maknanya komplit dapat wahyu mula-mula. Kemudian Nabi ajak orang kepada Islam. Kemudian orang tolak Nabi secara rahsia, kemudian secara terang-terangan. Kemudian Nabi difitnah, Nabi dihalau, Nabi diboikot, kemudian Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah, kemudian Nabi mengetuai sebuah negara, nama dia Madinah.
Kemudian Nabi jadi ketua perang, sampailah akhirnya Islam itu tersebar seluruh tanah Arab. Seluruh tanah Arab. Tanah Arab ni besar kan. Tanah Arab mana? Kalau kita kira sekarang ni, kalau sebut tanah Arab tu ialah Arab Saudi tu semua, kemudian Kuwait, kemudian Oman, kemudian Yaman, kemudian Qatar, kemudian Emirat, kemudian Bahrain. Semua tu adalah tanah Arab namanya dulu, semenanjung tanah Arab. Jadi zaman Nabi saja, dalam masa 10 tahun selepas Nabi hijrah ke Madinah, semua tanah tu, semua kawasan tu dah jadi satu negara sahaja, iaitu negara yang diketuai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah dia kata bahawa dia tu lengkap, komplit. Start daripada mula-mula Nabi seorang-seorang dapat wahyu, sampailah kepada Nabi jadi ketua kepada satu negara yang sangat besar. Nah, orang Nabi-Nabi lain tidak sama seperti itu. Nabi Adam, of course lah dia kecil saja. Nabi Nuh tak sempat, Allah Ta'ala kirimkan banjir, semua mati. Yang hidupnya atas kapal, yang hidupnya binatang-binatang, yang sempat yang dibawa oleh Nabi Nuh atas kapal. Nabi Sulaiman jadi raja, tapi kita tak tahu dengan detail. Nabi Daud menjadi raja, tapi Allah Ta'ala tak ceritakan dengan detail. Apa lagi? Nabi Musa menang lawan dengan Firaun. Firaun dikalahkan, tetapi selepas daripada tu umat dia degil. Umat Nabi Musa ni degil, tak nak dengar cakap, sembah anak lembu, ikut ikut orang-orang yang ajak kepada sembah anak lembu tu, sesat semua. Sehingga Allah Ta'ala sesatkan yang tadi sesat akidah, yang kedua lepas tu sesat di padang pasir. Sesat di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Dalam masa 40 tahun tu Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal. Maknanya tak sempat nak pergi ke Baitul Maqdis. Jadi maknanya tak sempat nak menang, berlawan-lawan sekerat jalan, kita kata. Nabi Isa lagilah tak sempat, dan begitulah seterusnya. Tapi Nabi Muhammad kita ni, kisah dia adalah kisah yang lengkap, daripada awal sampailah kepada akhir. Sampai Nabi wafat, semua tanah Arab dah jadi Islam. Tu satu benda yang hebat juga pada Nabi. Maknanya kalau kita kata tadi, horizontalnya, vertikalnya, semua tu Nabi ada. Jadi in kuntum muqtadiyan, kalau kamu nak ikut seseorang, mana ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita kata sebagai uswah hasanah. Jadi nak tahu macam mana Nabi buat, nak tahu macam mana Nabi ni, semua tu kita kena belajar, kita tengok, kita belajar, kita dengar, insya-Allah apa yang disebut oleh ulama-ulama di dalam buku sirah seperti yang ditulis oleh para ulama kita. Yang keempat pula dia kata an-sirat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuhki sirata insanin akramahullahu birrisalah falam tukhrijuhu an insaniyatihi. Ini nak sebut sini ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun dia ni Nabi, tapi dia tetap manusia. Maknanya dia bukan malaikat. Maknanya orang kafir Quraisy ni, dia minta kepada Nabi, kami tak percaya kepada kamu sebab kamu pun manusia. Kami tengok kamu pun berjalan di pasar, dia kata, dan makan, dia kata, dan minum, berkahwin. Kami nak malaikat bawa daripada langit tu. Dia nak macam tu, bawa kertas, bawa turun, barulah kami percaya. Orang Quraisy kata macam tu, orang kafir Quraisy. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apa? Kalaulah nanti malaikat turun pun, mereka nanti ada alasan lain lagi. Mereka dah tak nak percaya. Jadi akhirnya Allah Taala ni jadikan risalah ni ada pada seorang Nabi, yang mana Nabi ni adalah manusia. Jadi Nabi Muhammad ini, kita kata dia ni sakit. Pernah Nabi ni kena sihir. Yang surah apa ni, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq tu. Nabi disihir oleh seorang Yahudi. Lalu Nabi makan sentuh tu, tapi tak sempat makan sikit. Lepas tu terkena benda tu sehingga Nabi sakit. Dia ceritakan pada masa tu. Dan banyak lagi lah. Nabi berdarah bila dilontar batu. Nabi ni bukan Ultraman. Nabi ni bukan robot. Kalau dilontar batu tak luka. Tahu, Nabi berdarah semasa Nabi pergi ke Taif. Jadi nak ceritanya, Nabi ni sakit, susah, menangis, sedih. Bila Nabi menangis tu,
ketika anak dia mati, Nabi bunyi dalam dada itu. Dada maknanya sebab dada. Bila anak Nabi itu meninggal, Ibrahim, sahabat pergi dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kau sedih?" Jadi dia ingat Nabi ni bukan manusia. Jadi maknanya manusia ni ada, Nabi ni ada perasaan. Ada perasaan, ada sedih, ada sakit dan macam-macam lagi, dan kemudian dia meninggal. Dia bukan tak meninggal. Jadi nak menunjukkan bahawa kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu seorang manusia, supaya kita boleh ikut dia. Kalaulah Nabi tu bukan manusia, macam mana kita nak ikut dia? Nanti orang kata, tak apalah Nabi, dia tak perlu makan, gitu. Jadi Nabi kata, aku ni manusia, aku mengantuk, aku tidur, aku berkahwin, dan seterusnya lah. Jadi siapa-siapa yang nak ikut aku, ikutlah tu. Faman, dia kata, sesiapa yang tak suka, faman kariha an sunnati, siapa yang tak suka, benci kepada sunnah aku, cara hidup aku, maka dia bukan daripada umat aku. Jadi kita insya-Allah kan, Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad ni, walaupun dia dapat wahyu, dia tunjukkan sebagai dia ni adalah seorang manusia, yang mana dia mengantuk, dia berkahwin, dia dan macam-macam lagi lah, sehingga kita ni boleh ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keempat, perkara yang kelima. Perkara yang kelima ialah apabila kita nak melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah melihat daripada sumbernya yang betul. Sebab banyak jugalah sumber-sumber yang tak betul dalam sejarah Nabi ni. Jadi kita kalau boleh, kita akan tengok daripada sumber-sumber yang betul sahaja. Sumber yang paling betul apa? Quran. Sumber yang betul yang kedua apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi oleh kerana itulah insya-Allah dalam siri-siri kita ni, kita akan cuba tengok ni berdasarkan kepada mukadimah apa yang saya sebut pada hari ini. Insya-Allah akan datang kita akan mula masuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sumber-sumbernya yang betul, daripada kitab-kitabnya yang muktabar, insya-Allah. Jadi banyaklah kisah-kisah yang tak muktabar ni. Kisah-kisah yang tak muktabar ni ialah sebagai contohnya ialah kisah-kisah Israiliyat tentang Nabi kita dan juga tentang Nabi-Nabi terdahulu. Nama dia Israiliyat. Israiliyat ni ialah kisah yang diambil daripada orang-orang Bani Israel yang mereka ni masuk Islam. Mereka dulu asalnya tidak Islam, lepas tu mereka masuk Islam. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka ni pernah baca banyak tu, pernah dengar daripada tok nenek mereka, kitab-kitab mereka yang dahulu, kitab Taurat, kitab Injil yang tak betul kadang-kadang tu. Jadi cerita-cerita tu mereka cerita kepada orang Islam. Mereka masuk Islam, mereka cerita. Jadi akhirnya cerita-cerita tu ada setengah-setengah tu tak betul. Sebagai contohnya, macam-macam lah, macam mana kisah Nabi Adam, bermula daripada Nabi Adam lagi, dah banyak tak betul. Dia kata iblis ni duduk di luar daripada syurga, dah kena halau daripada syurga. Tiba-tiba macam mana dia boleh masuk ke dalam syurga untuk tipu Nabi Adam ni supaya makan buah. Macam-macam cerita dia. Cerita dia macam mana dia cerita. Salah satu daripada cerita Israiliyat ni, dia kata iblis tu panggil ular yang duduk dalam syurga tu. Ular tu datang. Bila ular datang, dia masuk dalam mulut ular. Bila dia masuk dalam mulut ular, ular tu bawa dia masuk dalam syurga. Jadi malaikat pada masa tu tak boleh nak scan dia tu. Dia duduk dalam perut ular tu. Itu cerita Israiliyat. Dia cerita sampai macam tu. Macam-macam cerita. Tu baru start Nabi Adam. Tak masuk lagi Nabi Nuh, Nabi ni dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan terus tengok kepada benda-benda apa ni daripada sumber-sumber yang sahih, insya-Allah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat satu benda yang sahih daripada hadis yang sahih, daripada Quran, daripada penafsiran ulama-ulama yang muktabar, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu untuk malam ni sebagai mukadimah kepada sirah kita ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang tu daripada saya sendiri, insya-Allah. Dan minta maaf terkata tersalah bahasa, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan ampunkan kita semua, insya-Allah. Saya astaghfirullahalazim
kita minta ampun kepada Allah dan kita minta ampun kepada di atas kesalahan kita, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.